Sorry, internet dia putus tadi. Alright, so kita start balik lah. Alright. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? So, video ni saya nak terangkan lah apa bestnya rendang daging dendeng perak ni. Okay. So, sebelum tu saya kenalkan diri lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Cough Store. So, Cough Store ni kita adalah platform di mana kita membantulah mereka yang berminat untuk memulakan bisnes tanpa perlu mengeluarkan modal, dan kita nak bimbing dia bagaimana untuk dia dapat buat jualan RM 1 juta pertama melalui jualan-jualan produk yang kita adalah dalam kita punya platform. So, ini adalah salah satu best seller kita punya produk, rendang daging dendeng perak. Okay, so saya nak explain apa specialnya rendang daging dendeng perak. So, dia punya sejarah dia apa semua. Ini yang saya dah buka lah kan. Dah buka ni actually saya dah makan semalam tak habis. So, saya panaskan hari ni nak makan dengan roti kan. Saya tak pernah makan dengan roti. Selama ni memang makan dengan nasi je lah. Alright. Rupanya makan dengan roti memang sedap. So, rendang daging dendeng perak ni, dia adalah produk ready to eat, sedia untuk dimakan. You tak payah nak masak, tak payah simpan dalam peti sejuk. Kalau you nak makan, you boleh terus buka, makan je. You boleh makan dengan nasi, you boleh makan dengan roti, you boleh makan dengan ketupat, ataupun you boleh makan ratah macam tu saja. So, produk ni berat dia 250 gram. Boleh makan 3 ke 4 orang. Harga dia kalau semenanjung RM27. Kalau beli 4, RM100. Kalau Sabah Sarawak, harga dia RM30. Kalau beli 4, RM28 lah, maknanya RM28 kali dengan 4, RM112 macam tu lah. Betul tak? 28 kali 4, RM112. Okay. So, saya cerita sikit tentang produk ni. Apa specialnya produk ni. Oh, memang sedap. Okay, thank you pada menonton. Thank you pada yang share video ni. So, produk ni dia pada saya dia different lah daripada, dia tak sama macam rendang biasa yang kita masak tu. Sebab rendang yang kita biasa masak tu, ya, kita letak dia punya rempah-rempah semua. Yang ni adalah rendang resepi daripada istana. So, raja-raja memang makan yang ni lah kan, produk ni. Sebab apa dia nama dia rendang daging dendeng perak. Kenapa dia letak perak? Sebab resepi ni daripada istana Kuala Kangsar Perak. So, memang Sultan Perak makan. Ni adalah dia punya salah satu resepi dekat istana. Okay. So, dia tak sama macam rendang you pergi makan dekat sendiri masak. Rendang ni dia macam ni tuan-tuan. Dia macam ni. Dia tak adalah berminyak sangat apa semua kan. Ni dia punya tekstur dia. Alright. So, macam mana rendang daging dendeng ni boleh ada macam ni? Macam mana kita sebagai rakyat marhin boleh makan produk rendang daging dendeng yang daripada resepi istana ni? Okay, so dia punya sejarah dia adalah, produk ni bukan saya buat. Yang buat ni adalah saya punya kawan lah. Kawan saya ni, dia ada restoran. So, dia dah run dia punya restoran selama 19 tahun macam tu lah. So, dia dah lama. So, sambil-sambil dia buat restoran, dia pun ada sediakan servis catering. So, catering ni macam customer dia ni adalah customer VIP, customer diraja. So, salah satu customer dia tu adalah yang di Pertuan Agong lah kan. So, dia biasa serve istana negara lah.
Macam kalau Istana Negara dia nak buat event apa semua, dia ni yang akan dipanggil untuk serve pihak istana. Okey. So macam mana yang kawan saya ni dia boleh jadi caterer istana, sebab asal usul dia adalah datuk kepada kawan saya ni, dia ni dulu adalah bentara dekat Istana Kuala Kangsar Perak. Alright. Dekat pula. Dia adalah bentara dekat Istana Kuala Kangsar Perak. So masa dia dekat istana tu, datuk dia ni dia baiklah dengan semua orang, baik dengan tukar masak apa semua. So salah satu resepi dekat istana adalah ni, rendang daging dendeng perak. Dia tak sama macam rendang biasa tau. Okay. So datuk dia ni pun belajarlah macam mana nak masak rendang daging dendeng perak. Saya pun tak tahu macam mana nak masak, sebab dia punya resepi dia, cara masak dia memang sangat secret. Sangat secret, tak semua orang tahu. So hanya orang istana, family dia orang je yang tahu. So datuk dia ni pun belajarlah buat apa semua. So macam resepi rendang daging dendeng perak ni dah duduk dalam family dia 45 tahun. So dia orang ni memanglah biasa makan rendang daging dendeng perak ni. Alright. So macam kawan saya ni masa dia buka restoran, lepas tu dia buat catering semua, and then dia buat dia adalah masak benda ni. So bila orang makan, orang suka, orang nak rasa apa semua kan. So dia package kan. So 6 tahun lepas dia dah jual rendang daging dendeng perak ni, cuma masa tu dia dalam bentuk frozen. Waalaikumsalam, dalam bentuk frozen kan. Alright. So kalau ada orang order, dia buat and then dia simpan dalam peti sejuk, beku kan. Kalau ada orang nak minta post, dia post lah. Masa tu dia post pakai ada yang kereta api, ada yang pakai kurier. Sebab masa tu kalau post 2-3 hari sampai produk tu still okay, tak ada masalah kan. Okay, so 6 tahun lepas dia memang berniaga macam tu. Dia memang produk dia tu dalam bentuk frozen. Okay. Sekejap, saya nak letak sikit. Bi nak lagi, Bi? Boleh ke? Ni kita letak. Balut. Ni. Makan dengan roti. Makan dengan roti sebenarnya rupanya lebih sedap. Nabi. Ni saya punya. Ni dia punya. Oh. Ni dia punya bawang sikit lah ni. Bawang sikit. So daging dia. Terbaik. Habis pun satu bungkus. Memang sedap. Alright. So cara dia senang je. Kita lipat. Memang sedap kan. Memang sedap. Alright. So apa lagi? So 6 tahun lepas dia jual produk ni dalam bentuk frozen. So tak ada masalah. So bila kita negara dilanda COVID-19, lepas tu PKP apa semua kan. So satu, restoran dia tak boleh nak buka. Sebab masa tu restoran kebanyakan kena tutup. Lepas tu dia punya catering semua tak boleh nak run. Cuma dia ada produk. Tapi produk dia tu nak jual pun tak boleh, sebab dia dalam bentuk frozen. Dia nak post takut nanti tak sampai lah kan. Masa PKP tu masalah problem barang tak sampai apa semua kan. So 2 tahun sebelum PKP dia dah buat R&D macam mana dia nak packagekan produk ni, dia tak payah frozen. Okay. So produk makanan kalau you nak bagi dia tahan lama, dia ada 2 cara. Yang pertama adalah you kena pakai bahan pengawet. Yang kedua, you gunakan kaedah retort. So bahan pengawet tu biasalah, you campur bahan-bahan semua, bunuh apa semua, dia tahan lah. Tapi benda tu bahaya. Sebab tu banyak orang cakap lah, kalau pakai bahan pengawet bahaya. Itu dia sebab dia boleh mengundang kanser. So dia macam kawan saya ni, dia memang pantang, dia memang tak nak guna bahan pengawet sebab dia tak nak bagi efek lah dekat dia punya customer. So dia terpaksa pilih option yang kedua. Option kedua adalah dia kena gunakan kaedah retort. Okay. So
retort ni dia masak ni pun dekat kilang tau. Dia masak and then dia masukkan dalam poch ni, and then dia seal, and then dia masukkan dalam satu mesin. Dalam mesin tu dia akan steamkan, dia akan panaskan pada suhu 121 darjah Celsius. So bila produk ni dipanaskan pada suhu 121 darjah Celsius, bakteria dalam ni dia matilah. So apa yang membuatkan produk tu basi, rosak apa semua tu sebab ada bakteria. So bila dia menggunakan kaedah retort, bakteria mati dan produk ni dia tidak akan basi. So bila produk ni menggunakan kaedah retort, produk makanan, apa saja produk makanan menggunakan kaedah retort, automatik dia akan tahan 2 tahun. Dia akan tahan 2 tahun. So you boleh tengok kat sini. Ni dia punya expiry date. 18 hari bulan 7 2022. Ni bulan 7 lah production ni kan. Sini dia punya rendang daging dendeng perak. So berat dia 250 gram. Bahan-bahan dia ramuan bawang, daging, cili, kicap soya, minyak masak, asam jawa, gula dan garam. Tak ada pengawet, tak ada pewarna. So cara nak sediakan tu, rendam plastik terus ke dalam air panas ataupun you masuk dalam microwave lah. So microwave you kena tuang dulu dalam mangkuk dan baru you panaskan lah. Ataupun kalau you tak nak, you buka dulu dia punya poch ni, you gunting dulu baru you panaskan. Alright, tu cara dia lah. And then apa lagi? Produk ni dia baru je di package kan pada bulan 5 hari tu lah. Alright. Okay. So sambung lagi cerita. Sambung lagi cerita. Apa teruk Bi? Internet. You ni tengok tak saya punya ni? Pada menonton boleh tak bagi like? Bagi like ke share sikit kan, share sikit kan. Sekejap. So sambung cerita. So 2 tahun sebelum PKP, kawan saya ni dia dah buat R&D. Sebab produk makanan kalau nak retort ni, dia kena buat R&D lah. Sebab dia kena test, lepas tu dia tengok jadi ke tidak, produk ni rosak ke tidak apa semua. So R&D tu dah buat 2 tahun lepas. Bila COVID-19, bila PKP dikuat-kuasakan, so restoran dia tak boleh nak jalan, catering dia tak boleh nak jalan. So dia ada produk tapi produk dia tu frozen, tak boleh nak jual. And then dia pun check balik, and then produk ni siap untuk macam proses retort tu kira macam berjaya lah. Bila berjaya, barulah dia keluarkan dalam bentuk macam ni lah kan. So produk ni dia tidak ada bahan pengawet, dia tak payah nak simpan dalam peti sejuk, tahan 2 tahun. Kira macam siapa-siapa yang mostly lah yang beli ni adalah orang yang dia sibuk, tak ada masa nak masak apa semua. So dia beli, dia kalau dia nak makan buka je. Macam saya hari ni rasa macam malas nak masak apa semua kan, malas apa semua, malas nak keluar apa semua. Buka makan dengan roti, settle kan. Satu pack ni harga je kalau jual RM27. Kalau beli 4 harga dia RM100. Alright. So maknanya RM25 lah satu pack. Kalau Sabah Sarawak harga jual RM30. Kalau beli 4 RM28, maknanya RM112 lah satu pack kan. Tapi kalau you nak murah lagi, you kena jadi dropship. Dropship murah lah, you dapat RM23.75. And then kalau you nak murah lagi, you jadi agent. Agent RM21.25. Kalau you nak murah lagi, you kena jadi stokis. Stokis RM20 je. Kalau you nak murah lagi, tu lah paling murah kan. Itu lah paling murah. Alright. So kita dia macam kawan saya ni, dia buat produk tak ada masalah. Cuma dia nak jual tu dia tak berapa tahu sangat. Dia tak tahu sistem stokis, agent, dropship, dia tak berapa pandai. Saya pun bukannya pandai sangat. And then masa bulan 5 tu dia datang jumpa saya, Wahid, aku ada produk ni. Aku ada produk ni, boleh tak tolong jual? Saya pula tak adalah pengalaman jual produk. Cuma saya ada pengalaman buat bisnes kereta sewa. So saya start bisnes kereta sewa, macam mana saya expand saya punya bisnes kereta sewa tu,
saya menggunakan sistem licensing. Dia macam franchise lah kan. So saya ada pengalaman macam mana saya start from zero. Saya boleh buka cawangan seluruh Malaysia termasuk Brunei dengan Singapura. So saya ada pengalaman macam mana saya nak scalekan bisnes. Tapi tu dalam servis lah, kereta sewa. And then bila PKP, so bisnes saya memang kosong lah kan. Macam booking kereta sewa pun banyak cancellation, and then pelancong pun tak ada, pun semua memang affected lah saya punya bisnes. So dia datang jumpa saya, cakap, Wahid, saya ada produk tapi saya tak tahu sistem stocking hedger apa semua. Saya pula bisnes kereta sewa memang terjun tiruk sekarang ni, memang down. So dia cakap, why not kita bekerjasama. So dia fokus pada production, dia fokus pada supply barang pada saya, dan saya fokus pada pengedaran. So dekat situ saya membina lah sistem stockist, agent, dropship semua. Alright. So sebelum saya dapat produk ni, masa awal PKP, kita PKP start 18 hari bulan kan. So masa tu memang bisnes kereta sewa saya memang drop gila. Memang daripada sales sebulan boleh dapat dalam 400,000 semua, drop tinggal 30,000 kan. Memang drop gila, terjun tiruk kan. So saya masa tu saya tak pastilah COVID-19 ni, PKP ni berapa lama. Kalau lah dia boleh pergi sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, takkan saya nak tunggu je. So saya kena do something. Sebab memang saya punya pendapatan bergantung kepada bisnes kereta sewa. So sekarang ni bisnes kereta sewa tak boleh nak jalan. Takkanlah saya nak main biola, nak bersedih, nak salahkan tu, salahkan ni. So saya kena buat something. So masa awal PKP tu, apa yang saya buat adalah saya start jual produk orang. Saya jual apa saja produk yang saya jumpa, saya jual. So mula-mula tu saya jual hand sanitizer, tuan-tuan. Saya jual hand sanitizer. So dapatlah sikit kan. Masa bulan PKP tu, bulan 3 tu sale dapat dalam 3,000 lah. Untung tak banyak mana lah kan. Dapatlah sale 3,000. Saya tak pernah jual produk, memang tak ada pengalaman jual produk. Lepas tu masuk bulan 4 tu, saya masukkan few produk lah. Macam Perkasam lah, saya jual popcorn lah, macam-macam lah. Just try and error. So bulan 4 tu dapatlah sale dalam RM7,000 kan. Masuk bulan 5 saya tarik handbrake. Sebab masa bulan 5 tu time tu nak raya. Saya risau, takut nanti orang beli melalui saya, tapi supplier dia tak boleh nak hantar, ataupun kalau supplier hantar, barang tu lambat sampai. Sebab masa awal PKP tu, banyak courier company dia ada masalah nak hantar barang. Ada yang order saya, ada customer saya order lepas 3 minggu baru dapat. So masa bulan 5 tu saya risaulah, kan aku duk promote produk orang. Customer dah beli, dah bayar, dia expect dia nak dapat barang tu cepat lah kan. Tapi kalau macam courier company ni still tak boleh nak settlekan masalah tu, yang kena marah kita lah. So saya masa bulan 5 tu saya tarik handbrake, takut nanti kena marah dengan customer lah. Kita duk tolong promote barang orang, lepas tu customer tak dapat barang, kita yang kena marah kan. So bulan 5 tu saya tarik handbrake lah. And then bila saya dapat produk ni, macam kawan saya ni minta tolong jual, saya pun risau je kalau aku jual guna sistem lama apa semua kan. Nanti bila hantar post lambat apa semua, so problem. So untuk solve masalah tu, saya tak nak gunakan sistem macam sebelum tu. Saya gunakan sistem dropship, affiliate dropship kan. So macam affiliate dropship ni dia tak pegang barang, dia just promote je, orang order melalui dia dapat commission. Lepas tu supplier akan tolong post lah. So kalau saya guna sistem tu, memang saya kena maki lah. Takut nanti orang order, barang tak sampai semua. Saya tukar sikit. So yang untuk produk ni, saya buat sistem stokis dan agent. Maknanya orang tu dia kena pegang barang. So masa saya dapat barang ni, saya terus live. Saya cakap, okay, siapa nak jadi stokis? So tapi dia kena beli barang, dia kena pegang barang. So dia sebagai stokis, dia ada agent, dia ada dropship dekat bawah dia. So dia pegang barang. Sorry, kalau dia pegang barang, lepas tu kalau ada orang nak beli, dia akan hantar lah. Sebab macam sebelum ni, supplier yang kena post. Masa tu problem lah, kalau post barang lambat sampai. Sekarang ni
saya membina sistem pengedaran untuk benda ni lah. So saya rekrut stoki apa semua. So alhamdulillah dalam masa 2 minggu saya dapat rekrut lebih kurang 14 stokis lah. 14 stokis seluruh Malaysia lah. Daripada Kedah, Penang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, Singapura pun dapat. Brunei je tak dapat sebab nak hantar barang kat Brunei ni dia susah sikit. So dalam masa 2 minggu saya dapat rekrut 14 stokis. So untuk jadi stokis masa tu modal dia dalam 3,000 lah. 3,000. So dia dapat 150 pack. And then dia bayar je. Saya pun order daripada supplier, kita hantar lah. Hantar kan. Masa tu nak hantar tak boleh pakai pos tuan. Tak boleh nak pakai pos sebab kita risau barang tu lambat sampai. So masa hantar, kalau macam dekat Semenanjung, saya punya tim yang drive kereta pergi hantar direct. So kena pergi balai polis minta kebenaran kita nak hantar barang kan. So dapat lah. So ada orang order, kita hantar by hand. Kita tak pakai courier company. Alright. Untuk Sabah Sarawak memang tak ada pilihan lah, terpaksa post lah. Okay. So bulan 5 saya pun start ujung bulan, saya dapat buat sale lebih kurang 30,000 tuan-tuan. 30,000. Alright. So bulan 6 so ramai lah nak jadi stoki, nak jadi agent apa semua kan. So masa tu sale naik lah jadi 150,000 kan. Sekejapan je. So ada saya punya stoki, bulan pertama saja dia boleh buat sale dalam 15,000. Ada yang boleh buat 11,000 pun sekejap je. Okay? Sebab produk ni bila orang rasa, orang nak repeat order. Sebab kenapa orang suka? Sebab produk ni dia tak payah nak masak kan. Macam orang suri rumah kan, ibu-ibu yang sibuk bekerja, dia penat apa semua, dia balik, dia malas nak masak, dia buka ni boleh makan, settle. So produk ni dia memang membantu menyelesaikan masalah ramai orang lah. So bila customer dah beli, kalau dia beli satu, lepas tu dia nak repeat order lah. Dia nak beli 4, 10 apa semua kan. Sebab produk ni sangat senang. Dia memang, dia tak sama macam rendang biasa tau. Macam kalau you pergi beli serunding biasa tu, dia tu rasa biasa. Yang ni adalah resepi daripada istana. Kalau you rasa memang different, memang lain tu lah. Alright. So memang sedap gila. Okay. So kita still lagi open. Sebab sekarang ni dia tak ada limit lah. Macam stokis dekat kawasan ni semua tak ada masalah. Sebab produk ni dia boleh pergi jauh lagi lah. Boleh pergi. So kita still open. Siapa nak jadi stokis, nak jadi agent, nak jadi dropship pun tak ada masalah. So kalau you nak jadi stokis, modal dia dalam RM3,000. You dapat 150 pack. Lepas tu kita sediakan group support. Sekarang ni testimonial semua dah ada. Video-video semua dah ada, copywriting semua ada. Masa kita start dulu, video testimoni tak ada, gambar promosi tak ada, copywriting tak ada. So kita start from scratch. Itu pun saya punya stokis ada yang boleh buat 19,000 sebulan. Sekarang ni semua dah complete. Sebab kita dah ada banyak video testimonial, kita dah ada copywriting kan. So siapa yang jadi stokis sekarang ni memang untung gila. Cuma sekarang ni dia tidak ada limit. Macam kalau you dah jadi stokis dekat area ni, orang lain tak boleh join. Sebab biasanya saya tengok lah, kita punya stokis-stokis ni biasanya dia hanya jual dekat orang yang dia kenal. Dia susah dia nak jual dekat orang yang dia tak kenal. So kalau you jadi stokis, you start dengan orang yang you kenal dulu. You start dengan family you dulu. You start dengan jiran-jiran you dulu. You start dengan jual dekat rakan sekerja dulu. So lebih mudah you jual dekat orang yang you kenal. Macam kalau saya jadi stokis, you jadi stokis, kawan-kawan saya, family saya tak sama dengan you. Kalau saya nak pergi jual dekat kawan-kawan you, dia tak kenal saya, dia pun susah nak beli. So kita punya strategi adalah, tak kisah you jadi stokis ke agent semua, you promote je dekat orang yang you kenal. Okay? Ya, minum.
So dah minum tu. Ada tak sesiapa yang nak jadi stokis? Stokis untuk Semenanjung, modal dia dalam RM3,000, you dapat 150 pack. Lepas tu kita sediakan group support. Setiap minggu saya pun buat coaching, ajar you. Kalau you tak ada pengalaman ke apa semua, jangan risau. Sebab saya ada stokis saya yang tak pernah berniaga. Dia boleh buat sale 2 bulan, dia buat sale lupa RM11,000 campur dengan RM13,000. Saya punya stokis memang kerja government, tak pernah berniaga. Saya ajar dia 2 bulan dia boleh buat RM24,000 tuan-tuan. RM24,000 sale kan. Sebab produk ni, satu produk ni bagus, susah orang nak tiru, repeat order tinggi, and then dia ada sistem. Kita ada sistem stokis, agent, dropship. Alright. So sekarang ni kita still open. Siapa nak jadi stokis, agent, tak ada masalah. So stokis modal dia dalam RM3,000. Agent modal dia dalam RM445 lah untuk Semenanjung. Sabah Sarawak dia jadi RM485. Kalau macam stokis untuk Sabah Sarawak dalam RM3,300. You dapat 150 pack. Training, bahan-bahan pemasaran semua kita sediakan. Ni kita punya stokis dekat Sabah, Tuan Robi. Tuan Robi ni dia dah buat 2 bulan. 2 bulan dia punya sales 11,000. Tuan Robi ni dia kerja government lagi. Betul tak Robi? Memang sedap tuan-tuan. Memang sedap. So biasanya customer dia dah beli satu, dia akan repeat order. Sebab produk ni senang tuan-tuan. Senang. Orang yang kerja, sibuk kerja, penat, lepas tu dia nak jimat, dia tak nak keluar makan kat kedai makan kan. Biasa yang beli ni yang kadang-kadang yang beli ni orang bujang pun beli. Sebab apa? Dia kerja, balik penat, nak keluar makan kat kedai, nak bersiap lagi, lepas tu nak bla bla apa semua. So baik dia beli benda ni, dia simpan kat ni 4-5 pack, boring-boring dia makan je. Lepas tu kalau tak habis, simpan dalam peti kan. Senang, tak payah nak masak, tak payah nak beli daging, tak payah nak beli potong bawang apa semua. So kerja dia senang. Memang sedap. Saya dah makan berapa? 2 keping, 3 keping roti lah. Makan dengan roti lagi sedap punya. Biasa saya makan dengan nasi je. Memang sedap. Ada tak siapa nak jadi stokis? Saya pin komen lah kat sini kan. Alright, so saya dah pin komen dekat situ. Siapa yang ada stokis boleh WhatsApp dekat link yang saya bagi tu. Memang sedap tuan-tuan. So kalau you beli tak rugi. Sebab apa, kadang-kadang kita tak tahu nak makan apa kan. So at least kita buka ni boleh makan dengan family. 4 orang boleh makan, confirm 4 orang boleh makan. Kalau ramai you buka 2 pack lah. Kalau you keluar you kedai pun, kalau 4 orang makan, habis-habis sikit memang RM50, RM60 kan. So kalau ni you masak nasi apa semua, you buat sayur sikit, buat ulam sikit, you makan je kan, RM25. Kalau satu pack, kalau you beli 4 pack RM100 kan. Dapat 4 pack. Kadang you makan tak habis, you boleh simpan dalam peti. Alright. So setiap rumah patut ada. Produk ni dia tidak ada bahan pengawet. Kalau macam you makan Maggi apa semua kan, tersebut nama pula kan. You makan produk-produk yang makanan segala tu bahaya. Dia ada bahan pengawet apa semua kan. Tu yang banyak yang kena kanser apa semua kan. So produk ni memang, dia punya owner dia ni memang pantang. Dia tak nak ada bahan-bahan pengawet. Alright. Berapa satu pack? Okay, Haula Rizwan, lokasi kat mana? Lokasi kat mana? Haula. Thank you pada menonton, thank you pada yang share. Ni saya makan. Sabah. Okey, Sabah. Tuan boleh contact Tuan Robi. Robi. Nanti boleh PM.
PM saya punya stokis agent, you boleh komen lah, you letak nombor you kan. Sedap, memang betul sedap, tak rugi you beli. Kalau macam you ibu-ibu yang sibuk bekerja kan, you sayang dekat family you kena ada benda ni. At least 1 bulan you kena ada 4 pack lah. You janganlah bagi makan makanan benda-benda, makanan ringan, fast food apa semua kan. So benda tu bahaya. So benda ni memang real food. Memang makanan tidak ada bahan pengawet. Memang sedap. Sebab dia adalah resepi daripada istana. Saya tunjuk lagi ya. Ni. Tu Robi kita punya stokis dekat Sabah. Boleh PM Haula Rizwan. Kan. Haula Sabah kat mana? Alright. Ni rendang daging, dia punya bahan-bahan dia adalah bawang, daging, cili, kicap, soya, minyak masak, asam jawa, gula, garam. KK. Boleh bah. Boleh. Memang kalau dekat Sabah dia ada mahal sikit lah, dalam RM30. Tapi kalau you beli 4 pack, you ada special price RM28 je satu pack. Kan? Robi you boleh contact Tuan Robi. Robi ni kita punya stokis. So Tuan Robi ni dia baru nak masuk 3 bulan lah. So 2 bulan dia jual produk ni, dia punya sale dah RM11,000. Dia bermula sebagai ejen, modal dia RM485. Daripada situ dia dah boleh buat dalam masa 2 bulan, dia dah sale dia dah RM11,000 setakat ni. Duduk bandar. So produk ni macam kalau macam ibu-ibu yang sibuk bekerja kan, memang sangat bagus. You beli kalau macam Sabah RM112 je lah 4 pack kan. So boleh makan. Seminggu sekali you buka kan. Kadang-kadang ada juga customer yang beli 10 pack. Boleh. Nak jadi ejen, boleh contact Tuan Robi. Boleh contact Tuan Robi, tak ada masalah. Ataupun nak WhatsApp dekat link yang saya bagi tu pun boleh juga, tak ada masalah. Tuan Robi kita punya stokis. Robi tu dah nak jadi ejen dah. Kan? Ejen untuk Sabah Sarawak modal dia RM485. RM485. You dapat 20 pack. Okey, Sabah Sarawak jual dalam RM30. Tapi kalau macam Robi, dia saya tak sure dia punya harga kat sana untuk ejen. Sebab kalau macam you order dekat HQ yang post kat you, kita kena charge sikit kos perhantaran. Kos perhantaran tu Sabah Sarawak mahal sikit. So kalau HQ hantar, kita charge RM485 untuk 20 pack lah, 20 pack. Alright. Memang baik. Ni Tuan Suhaimi. Tuan Suhaimi ni kita punya stokis dekat Melaka. Letaklah nombor korang punya ni, nombor WhatsApp. Saya ada sikit lagi. Saya nak makan lagi, tak puas. Saya buka satu lagi. Nak habiskan, alang-alang kan, habiskan. Okay. So thank you pada menonton, thank you pada yang share. And then saya punya stokis agent banyak yang ada yang dah buat sale. Yang saya punya stokis sekarang ni ada yang 15,000 campur 19,000. Apa? 15,000 campur 19,000. 15,000 campur 19,000. So saya punya stokis dalam masa 2 bulan ada yang dah buat 34,000 tuan-tuan. 34,000. So 2 bulan je. Dia senang je. Dia jual dekat kawan-kawan dia dah beli, repeat order lagi. Lepas tu kawan-kawan dia promote lagi, kawan-kawan dia jadi agent lagi apa semua kan. So siapa yang jadi stokis memang untung gila lah. Sebab the moment je orang beli produk ni, dia akan repeat order ataupun dia pun nak jadi agent. So macam mana kita punya sistem stokis agent? Ada tak nak tahu? Ada tak nak tahu kita punya sistem stokis agent? Habis, licin. Alright, tu boleh WhatsApp dekat Tuan Robi. Kalau nak jadi dia punya agent. Robi, berapa? Kalau nak jadi agent berapa kat Sabah? Zuhairi
lokasi kat mana? Tuan Zuhari, lokasi kat mana? Sekarang ni kita open je. Kita open je. Ni Tuan Yusof Hakat pun kita punya stokis dekat Sabah. Siapa cepat dia dapat. Memang sedap tau. Kalau you beli memang you tak rugi. Memang puas hati. Saya tak akan recommend produk yang tak sedap. Saya hanya jual produk yang saya suka, yang saya puas hati lah. So produk ni memang rembau. Boleh. Kalau you nak jadi ejen pun boleh, nak jadi stokis pun boleh. Ejen untuk Semenanjung RM445 termasuk perhantaran. Kan percuma. Okey, RM445 you dapat 20 pack. 20 pack. So bila you jadi ejen, kita masukkan you dalam grup. Kalau ada soalan ke, you boleh tanya. Setiap minggu saya akan coaching you. Saya akan ajar you macam mana you nak buat jualan apa semua. You tak kisah, jangan risau. Copywriting, testimonial, poster semua dah ada. You masuk, you copy paste je. Memang sedap. Tuan Yusof Hakat ni kita punya stokis dekat Sabah. Dah rasa kan? Sedap kan? Memang terbaik. So siapa yang jadi stokis, ejen ni, produk ni memang untung gila lah. Okay, produk ni dia bagus, dia beza dengan produk makanan lain. Sebab apa? Orang lain tak mungkin boleh tiru produk ni. So macam produk lain, orang boleh tiru kan. Kau buat produk ni, orang tengok orang tiru kan. Kan biasa makanan kejap je. Jual nasi lemak kejap orang tiru. Jual ni orang tiru. Produk ni dia punya rahsia ni dah disimpan dalam family dia 45 tahun. Tak ada orang tahu. Sebab ni resepi istana. Okay, saya tunjuk kat you. Even Permaisuri Agong pun sangat suka produk ni. Permaisuri Agong. Saya tunjuk video dia. RDDP. Mana sekejap. Itu ada dia punya owner produk ni. Ni. Sekejap. Saya kuatkan. Tapi sorry lah, dia sebab Permaisuri Agong dia masa tu dia pakai dia punya mask. Tapi yang ni ni dia punya owner lah. Okay. Ni Permaisuri Agong cakap sedap. Dia memang suka. Ni caterer dia lah. Ni kawan saya dia. Puan Safnida. Okey. Tu nampak. Permaisuri Agong pun suka produk ni. Sebab produk ni dia bukannya biasa-biasa. So and then produk ni tak mungkin orang boleh tiru. Okay, nak join RM445 boleh? You WhatsApp je dekat link yang saya bagi tu. Bila you jadi ejen, automatik kita masukkan dalam grup. So memang sedap. Ejen modal dia kalau Semenanjung 445 je. Kalau Sabah Sarawak 485. Itu kita akan hantar. You tak kerti berniaga, tak tahu apa semua, jangan risau, kita ajar. Bahan-bahan, video testimonial, poster semua dah ada tuan-tuan. You masuk, you jual je. Macam mana you nak jual? Very simple. You promote dekat orang yang you kenal. You promote dekat family. You promote dekat jiran-jiran. You promote dekat rakan sekerja kan. Okay. So kalau you jadi ejen, you cari 20 orang dropship. So macam mana nak jadi dropship ni? Dropship ni sebenarnya dia adalah customer. Okay. So kalau you jadi ejen,
First you jual dulu kat customer. So kadang-kadang orang dia nak rasa dulu 1 pack, 2 pack, 3 pack kan. So biasanya dia nak rasa dulu. So bila dia dah rasa, dia kata sedap, dia nak repeat order. Okay, so you sebagai agent, you punya objektif adalah you nak cari minimum 20 orang dropship. 20 orang dropship. Okay, so dropship ni you kena ajar dia. Sebab dropship ni dia dapat harga special. Harga dropship RM23.75. RM23.75 kan. Itu belum masuk COD lah. Kalau ada kos penghantaran mungkin boleh charge RM5 ke RM20 ikut jarak kan. Okay. So setiap dropship you kena ajar dia macam mana dia nak buat sale RM1,000 sebulan. Mana RM1,000, mana dropship kalau dia jual satu dia jual dalam pack combo kan, 4 pack RM100 kan. RM100 maknanya dia kena ada 10 orang customer. Satu dropship dia kena ada 10 orang customer. Satu customer beli 4 pack. Maknanya sebulan dia hanya jual 40 pack. So dia dapat dah dalam RM1,000 sale lah kan. So commission dia tak banyak lah. Tapi kadang macam dropship ni, biasanya dropship ni sama ada dia beli untuk diri dia. Kalau dia beli harga biasa, harga dia mahal lah, RM27 kan. Kalau dia beli sebagai dropship, dia dapat harga special RM23.75. Murah sikit lah kan. Sama ada dia beli untuk diri dia sendiri ataupun dia jual dekat orang lain, dia promote dekat orang lain. So agent you kena ada 20 orang dropship yang every month dia satu dropship ni dia boleh jual 40 pack satu orang, satu dropship 40 pack. So kalau you ada 20 dropship 20 dropship maknanya 40 kali dengan 20 maknanya satu bulan you punya dropship tu boleh jual 800 pack. 20 dropship kali dengan 40 maknanya 800 pack. So you sebagai agent, kalau you ambil tu produk tu direct dengan stokis you tidak ada kos penghantaran, you pergi ambil direct. So kalau macam agent you pergi ambil direct dekat you punya stokis, you dapat dalam RM425. Sebab agent harga dia RM21.25 tak termasuk penghantaran. Kalau macam HQ yang hantar, kita charge RM20 lah untuk hantar. Mana satu pack tu RM1 kos dia. Tapi kalau you boleh pergi ambil dekat stokis direct, sebab stokis ni penghantaran tu percuma, kita hantar. Kita boleh hantar, kita boleh absorb. Okay, so macam Negeri Sembilan, ada lagi ke stokis kita kan. So Negeri Sembilan actually dia ada satu stokis, tapi sekarang ni dia dah tak buat sebab dia ada masalah lah. Ada masalah dia, mak dia tak sihat semua. So dia nak fokus kepada mak dia lah. Okay, so sekarang ni kita open je. Kita open, siapa nak jadi stokis, nak jadi agent tak ada masalah. Sebab macam HQ kita tak boleh nak bergantung harap pada stokis tu. Sebab kadang-kadang kita semangat nak jual, stokis lah pula tak semangat apa semua kan. Ada masalah apa semua. So kalau kita bergantung pada stokis tu, problem lah kita kan. Okay, so produk ni you sebagai agent, you punya objektif adalah you kena cari at least 20 orang dropship. Dropship ni sebenarnya dia bermula sebagai customer. Dia beli, dia rasa dia nak repeat order. Bila dia nak repeat order, kita offer dia jadi dropship lah supaya dia dapat harga murah kan. So semakin banyak you punya dropship tu, semakin besar lah you punya income. Katakanlah satu dropship boleh jual 40 pack. You sebagai agent, harga you RM21.25. Kalau you tolak dekat dropship, you untung dalam RM2.50. RM2.50 kali dengan 800 pack kat situ, you untung RM2,000. So every month kalau you punya dropship ni boleh buat sale 40 pack, every month you punya profit tu dalam RM2,000 minimum. Tapi benda tu ambil masa lah. You kena jual, rekrut, training. Macam dropship you tak payah risau sebab bahan-bahan marketing semua ada, copywriting semua ada, video testimonial semua ada. Jangan risau, semua dah ada. You punya dropship ni, kalau dia malas, dia download kita punya video, dia download kita punya poster apa semua, dia post je dekat Facebook, dia post kat IG, dia buat dekat WhatsApp status apa semua. So kalau ada orang nak order, dia ambil pada you kan, So dia dapatlah satu pack tu untung dalam, kalau dia jual RM27, dia dapatlah untung RM3 lebih. Kalau dia jual 4 pack, dia dapatlah untung dalam
apa RM10 macam tu kan. So macam tu. Sorry. Kalau dropship RM23, RM95, dia untung dalam RM5 lah macam tu, RM5 kan. Satu combo dropship dia untung. So kadang-kadang dropship ni kadang-kadang dia ada juga kita punya dropship bila dia dah boleh menjual. So biasanya dia orang ni nak upgrade menjadi agent. Nak upgrade menjadi agent. So kalau you jadi agent, kalau ada dropship you tu nak jadi agent, so you boleh upgrade menjadi stokis lah. So stokis ni you dapat harga RM20, kita bagi 150 pack kan. So RM20 you tolak dekat agent RM21, so still ada untung RM1.25 lah. RM1.25. Kalau you punya agent ni tiba-tiba dia punya sale pun laju pun semua, dia pun nak jadi stokis, tak ada masalah, kita boleh offer you jadi master stokis. Master stokis. So master stokis dia dapat harga RM19 tapi dia kena beli 300 pack. 300 pack. Okay, so dia punya structure dia adalah cuma master stokis kita tak open lah. Kalau you sampai level you tu, you ada agent yang nak jadi stokis, kita boleh offer you untuk jadi master stokis supaya you ada margin kat situ lah. Tapi master stokis you kena beli 300 pack. Okay, kalau you nak jadi agent pun tak ada masalah, you nak jadi stokis pun tak ada masalah. Master stokis ni kita tak open lah, kecuali kalau you request. You request and then kita tengok you boleh pergi, baru kita open. Master stokis kena beli 300 pack, modal dia dalam RM19, maknanya RM5,700 lebih lah. Kalau Sabah Sarawak you tambah RM3 lah cost dia. Alright. Okay. So siapa-siapa yang berminat nak jadi stokis semua, you boleh WhatsApp dekat link yang saya bagi tu. And then stock ada, ready stock. You order hari ni, Isnin kita hantar. Stock ready stock. Jangan risau. Sabah Sarawak, Semenanjung tak ada masalah. Coaching, bahan semua dah ada. Alright. Itu saja untuk hari ni. Saya minta maaf kalau ada salah silap apa semua. Apa-apa Roger PM tepi. Bye bye. Alright. Assalamualaikum.